Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatihah Karisah binti Muhammad Zulkifli, bernama metrik di 2019-10189-541. Saya akan menerangkan pengenalan kepada kemahiran perkemahan. Berkemah bermaksud mendirikan kemah untuk bermalam atau berteduh. Oleh itu, perkemahan adalah merupakan suatu aktiviti yang sangat baik dan berfaedah untuk memenuhi masa lapang dan merehatkan fikiran. Melalui perkemahan juga dapat mengeratkan hubungan antara keluarga dan rakan-rakan jika ianya dapat dilakukan bersama-sama. Terdapat pelbagai aktiviti perkemahan yang boleh dilakukan semasa berkemah seperti mendaki gunung, berbasikal, berkayak, bersampan, berakit di sungai dan banyak lagi. Assalamualaikum, saya Muhammad Nurdini bin Zaidi. Saya akan menerangkan tentang menghidupkan api. Api digunakan dalam kehidupan seharian untuk keselesaan, memasak, cahaya dan sebagainya. Api jika disalahgunakan boleh menjadi punca kerosakan alam sekitar seperti tanah menjadi hitam, merosakkan akar dan dahan pokok. Terdapat beberapa jenis kraf api dalam perkemahan. Yang pertama adalah Hunter's Fire yang diikuti dengan Reflector Fire, Star Fire, TP Fire, Log Cabin dan Council Fire. Kita perlulah menggunakan kraf api dengan cara yang betul agar tidak merosakkan alam sekitar dalam kita melakukan perkemahan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan cara membuat unggun api bentuk fire triangle ataupun dikenali sebagai huruf A. Sebelum saya menerangkan kaedah, saya akan menerangkan 3 ilmu penting semasa pembakaran. Yang pertama adalah kita perlu ada haba, yang kedua adalah angin, yang ketiga adalah bahan bakar. Seterusnya saya akan menerangkan lebih detail cara membuat kaedah pembakaran unggun api. Yang pertama, susun ranting-ranting kayu seperti huruf A dan ranting kayu tersebut mestilah menghadap angin. Yang kedua adalah masukkan bahan bakar ke dalam unggun api tersebut dan nyalakan api. Yang ketiga adalah kipas secara perlahan-lahan unggun api tersebut dan masukkan lagi bahan bakar supaya api sentiasa merebak daripada satu ranting kayu ke ranting kayu yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Asmi binti Jirik alias Ibrahim. Baiklah, sekarang saya akan bentang bahagian memasak menggunakan buluh. Dalam melakukan aktiviti perkemahan, kegunaan buluh adalah sangat penting. Hal ini kerana buluh memberikan banyak manfaat. Contohnya, untuk membuat gadget dan buluh juga sesuai untuk memasak nasi. Makanan yang dimasak di dalam buluh akan menjadikannya lebih wangi dan tahan lama. Bukan itu sahaja, memasak menggunakan buluh akan menjadikannya antara kaedah memasak orang dulu-dulu. Terdapat 2 jenis contoh makanan yang boleh dimasak menggunakan buluh selain nasi, iaitu nasi biryani buluh dan juga ayam pansu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syuhada binti Zakaria yang memegang nombor kad metrik di 2019-108-9644. Saya akan menerangkan tentang cara-cara untuk memasak nasi menggunakan buluh. Sediakan bahan seperti berikut: buluh, beras yang telah dibasuh dan daun pisang. Pertama, potong buluh kira-kira panjang sebelah tangan. Yang kedua, cuci buluh sehingga bersih dan lapik menggunakan daun pisang muda di dalam bahagian buluh. Yang ketiga, masukkan beras yang telah dibasuh ke dalam buluh. Ukuran beras ialah separuh daripada ketinggian buluh dan tuangkan air 3/4 penuh. Yang keempat, tutup hujung buluh dengan daun pisang yang telah digumpal supaya habuk dan asap tidak masuk ke dalam nasi itu. Yang kelima, sendengkan buluh yang telah diisi beras ke tepi bara api dan tunggu sehingga mendidih. Salah satu tanda nasi telah masak ialah air dalam buluh sudah kering.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syifi Firdaus Aikal bin Ruslan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kemah. 1. Kemah bentuk dinding. Kemah bentuk dinding ini sesuai digunakan untuk perkemahan keluarga. Kemah ini senang dibawa, disimpan dan didirikan. Kemah bentuk dinding ini mempunyai penahan angin atau hujung bahagian tepi. Yang kedua, kemah bingkai. Kemah jenis besar ini sesuai digunakan untuk perkemahan keluarga. Rangka kemah akan dipasang terlebih dahulu dan kanvas akan dipasang kemudian. Yang ketiga, kemah jenis dom. Bentuk gelembung dan menggunakan material yang sesuai dan fleksibel. Ringan, mudah dibawa dan sesuai digunakan untuk perkemahan di sekolah dan sebagainya. Yang keempat, kemah jenis loceng. Kemah jenis loceng ini sudah jarang digunakan dan digantikan dengan kemah jenis dom. Kemah jenis loceng ini mempunyai satu tiang di puncak kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aimuni binti Nur Aziam. Jadi saya ingin terangkan tentang memasak kemah. Jadi kemah ialah merupakan tempat perlindungan yang diperbuat daripada kanvas, nilon, dedaunan buluh atau mungkin juga daripada kayu dan batu. Jadi tempat perlindungan mampu memberikan perlindungan daripada hujan panas, angin dan kesejukan. Jadi, aktiviti berkemah ialah penghidupan di luar bangunan sama ada di halaman atau di belakang rumah, di dalam hutan, di pantai, di bukit, di gunung dan sebagainya. Jadi dahulu, berkemah ini adalah merupakan satu keperluan hidup. Okey, cara-cara untuk memasak kemah, langkah pertama ialah pastikan kedudukan tirai kemah adalah ke arah yang dikehendakinya. Langkah kedua ialah menggunakan flexible poles sebagai rangka kemah. Langkah ketiga ialah setiap hujung poles itu tadi dimasukkan ke dalam lubang penjuru kemah. Langkah keempat ialah ikat kedua-dua flexible poles bagi menstabilkan rangka kemah. Langkah yang kelima ialah memasukkan besi paskal berbentuk L ke dalam lubang penjuru kemah dan benamkannya dan letakkan batu ke atas besi pascat tadi bagi memastikan kemah itu kukuh dan stabil. Dan akhir sekali ialah meletakkan top cover dan cangkuk pada tempat yang disediakan agar top cover tadi itu tak melayang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fakrushi Syakirin bin Mak Rizwan, pemegang kad metrik D201909090922. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan membina gadget. Gadget adalah binaan yang dibuat menggunakan bahan-bahan sekitar perkemahan dan dicantum atau dikukuhkan menggunakan tali. Terdapat 4 jenis gadget, iaitu yang pertama ialah gadget rak pinggan dan alatan memasak, gadget kawasan pintu, gadget rak kasut dan yang terakhir ialah gadget kawasan tempat tinggal. Gadget rak pintu dan alatan memasak ialah untuk menyusun pinggan serta alatan memasak, digunakan untuk meletak pinggan dan alatan memasak, memudahkan pengguna dalam pemilihan alatan semasa proses penyediaan makanan, dan yang terakhir sekali ialah untuk mengelak daripada berlaku sebarang kemalangan seperti terlanggar sesuatu yang tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Natasha binti Abdul Muttalib. Nombor metrik D201910899522. Okey, seterusnya adalah gadget kawasan pintu. Gadget kawasan pintu terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah pintu gerbang. Pintu gerbang merupakan pintu masuk kawasan perkemahan. Ia dibina berdasarkan bilangan hari perkemahan dan juga bahan yang ada. Seterusnya adalah pagar. Pagar bagi menentukan luas kawasan perkemahan dan pembinaannya menggunakan kayu dan buluh yang dipacak mengelilingi kawasan perkemahan. Dan yang terakhir adalah papan kenyataan. Papan kenyataan bagi meletakkan maklumat-maklumat penting sewaktu aktiviti perkemahan berlangsung. Seterusnya, gadget rak kasut. Gadget rak kasut fungsinya sebagai tempat meletakkan kasut dan pada masa yang sama bagi mengelakkan kecederaan yang melibatkan kasut seperti terjatuh akibat daripada tersepak kasut. Dan yang terakhir adalah gadget kawasan tempat tinggal. Antara jenis-jenis gadget tempat tinggal adalah rak kasut, meja kasut, penyangkut topi atau lampu, gadget katil dan juga buaian.
Baiklah, kesimpulannya, perkemahan adalah merupakan suatu aktiviti yang dapat memenuhi masa lapang dan merehatkan fikiran. Di samping berkemah, terdapat pelbagai aktiviti yang terancang dan menguji kemampuan mental dan fizikal boleh dilakukan semasa perkemahan.